wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah, salam sejahtera, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Eliyin Aminin Muhammad Saleh yang sudi bersama dengan Google Meet Gubernur Iman pada pagi ini untuk membimbing bacaan surah Yasin, doa serta tazkirah dari kisah Al-Quran. Yang berusaha Puan Rosniati Mansur bersama dengan tim Gubernur Iman yang telah menyediakan platform untuk kita berkuliah pada pagi ini. Yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu, muslimin, muslimat yang telah pun mengimarahkan kuliah kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz pada pagi ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dirafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya, dengan umur yang barakah dan rahmatnya kita dipertemukan lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan terus bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarga baginda. Bagi memberkati kuliah subuh kita pada pagi yang penuh barakah ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Eliyin Aminin bin Muhammad Saleh. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi yang penuh barakah ini Allah kurniakan keberkatan, dipayungi oleh para malaikat bersama kita di taman ilmu pada pagi yang penuh barakah ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kita terus panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan menganugerahkan kesembuhan penawarnya kepada mereka yang diuji dengan berbagai penyakit. Syafakallah syifaan ajilan untuk Mazliza binti Sa'ad, Indun binti Muhammad Aruf, Jamiah binti Rahmat, Wan Najibah binti Ibrahim, Wan Nuriyah binti Wan Abdul Majid, Hajah Ma'itah binti Yid, Faizal Ikmal Azami, Nur Firasha Fafa binti Haji Muhammad Fauzi, Mustafa bin Muhammad Basir, Muhammad Mukmin Munsif bin Muhammad Syafiq, Hasni Cik Ismail, Muhammad Amin Haji Idris, Nur Akhtar Amin, Haji Ma'on bin Haji Ibad, Muhammad bin Nasiran, Putri Nur Batrisya binti Nur Azlina, Muhammad Syukri binti Siti Ramlah, Muhammad Izham Mahathir, Azizah binti Marais, Siti Rakyah Sulaiman, Haji Ismail Abdul Rahman, Rusli Zainab, Rehan Ismail, Badariah Yusuf, Muhammad Syaza Akil Naufal bin Muhammad Syafiq, Nurul Huriyah Zainal Abidin, Fatimah binti Ahmad, Abdullah bin Mat, Wazari bin Ngahliman, Siti Amna Abdul Rahman, Nur Ain binti Abdullah, Muhammad Al-Syafi'i bin Muhammad Azan, Hasanuddin bin Abu Bakar, Syahbuddin bin Muhammad Nur, Zaid bin Ahmad, Zainab binti Hasan, Hajar Rosia binti Yaakob, Zakiyah binti Abu Omar, Daduri bin Tumin, Faizal binti Muhammad Syukur, Halimah binti Datuk Kudus, Faizul Anwar bin Hamdan, Nuqman Al-Muqarin bin Syahrul Nizam, Zara Safia binti Zahiruddin, Siti Nazira Abdul Aziz, Faridah Yahya, Muhammad Kauthar bin Iman Hazimin, Muhammad Nufal bin Muhammad Kamal, Nohelmi alias Khairuzni bin Abdullah, Elin Nuar Sumaya binti Elin Aminin, Ashifa Medina binti Muhammad Farid, Muhammad Hakim bin Hairul Nizam, Siti Asa binti Sa'ad, Nurhana binti Sa'ad,
Nur Huwaina Insyirah binti Muhammad Hilmi Faiz, Nur Anis Hayati Muhammad Din, Yaakob bin Saleh, Marisa Mardiah binti Luqman Hakim, Marasali bin Bulat, Nur Adibah Abdullah, Nurimah Mir Aziz Ismail Abu Nuh, Fatimah binti Ali, Edin Riz bin Muhammad Ashrafi, Kamariah binti Yib, Hisha Adewiyah binti Adi Putra, Habini Hajar bin Din, Adam Husaini bin Syamir Husaini, Musa bin Zakaria, dan juga kepada semua seluruh nama yang tersenarai 191 orang, dan juga kepada para jemaah yang hadir pada pagi ini juga, sekiranya diuji dengan masalah kesihatan yang kurang mengizinkan dan pelbagai masalah, kita terus doakan kepada Allah sebab kita berada di halaqah ilmu. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala untuk kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada pagi ini, salah satu nama yang disenarai di Google Meet Gema Nur Iman, iaitu Jamilah binti Husin, telah pun kembali ke rahmatullah pada semalam, dan kita doakan mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat atas almarhumah Jamilah binti Husin. Mudahan jauhkan dari azab neraka, tempatkan bersama orang-orang yang beriman di syurga dan terima amalannya. Jadikan kuburnya sebagai salah satu daripada taman syurga. Salam takziah untuk seluruh keluarga Jamilah binti Husin. Untuk itu, mari sama-sama kita bacakan umur kita untuk kita hadiahkan kepada almarhumah Jamilah binti Husin. Bisiril Fatihah. Mic Ustaz off. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan almarhumah Jamilah binti Husin ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Majlis kita diteruskan dengan segala bangga dan sukacitanya mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh untuk memimpin bacaan surah Yasin, doa dan seterusnya menyampaikan tazkirah kisah-kisah dari Al-Quran. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami mohon pagi ini diberikan ilmu yang bermanfaat. Fid dunya wal akhirah. Dalam urusan dunia kami dan urusan akhirat kami. Allahumma rzuqna as-sihhata wal afiyah. Ya Allah, rezekikan kepada kami kesihatan dan keafiatan. Wa'afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Dan selamatkanlah kami ya Allah daripada segala bentuk bala bencana dunia dan juga azab-azab yang ada di akhirat. Amin. Allahumma amin. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah Ya Allah, dengar puji-pujian kepada Allah tu ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biar cerialah. Pagi-pagi tak nak sugul-sugul, pagi-pagi kita nak mood yang baik, hati kita pun ceria, mata kita pun cerah, lisan kita pun fasih, kita punya sendi-sendi ni alhamdulillah dapat beribadah, dapat sujud, sujud tu nikmat, dapat rukuk, rukuk pun nikmat. Ya Allah, dapat takbiratul ihram, nikmatnya ya Allah, dapat angkat tangan sebagai simbol penyerahan diri kepada Allah. Kita dapat yang namanya berjalan, bergerak, dapat bersihkan diri. Pagi ni diri kita tak ada kotor-kotoran, tak ada najis-najis yang melekat. Ya Allah, dia punya nikmat dia. Kita tak dapat bayang orang yang diuji sakit oleh Allah. Kadang-kadang dia nak bersihkan diri, dia dah malu dah. Diri dia ni busuk, kotor.
tapi tak ada siapa yang bantu untuk membersihkan diri dia. Kita hari ini alhamdulillah tidaklah begitu orang kata kuat sangat, taklah begitu. Amin. Sekurang-kurangnya peluh-peluh kita dapat kita bersihkan, najis-najis kita. Kita ni manusia. Macam mana punya cantik handal kita pun yang keluar namanya maaf sebut tahi dan air kencing juga. Baunya kotor juga. Kalau angin baunya busuk, kalau cecair baunya hancing, kalau pepejal baunya ya Allah. Sangat tidak memberikan kita keselesaan. Tapi tiga-tiga tu kita diberikan peluang oleh Allah untuk kita selesaikan diri kita. Sekurang-kurangnya sebahagian daripada aib kita masih dijaga oleh Allah. Tak ada orang yang sampai kepada peringkat cebokkan kita. Kita belum sampai diistinjakkan oleh orang lain. Allah jaga sampai hari ini. Sampai bila tidak tahu. Sampai bila tidak tahu. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Benda itu adalah satu nikmat. Kita bukan nikmat kerana dapat anugerah itu rezeki sahaja, duit sahaja, bonus sahaja, apa sahaja. Tapi dapat memulakan hari dengan membersihkan diri, menyucikan diri, beribadah. Ketahuilah bahawa ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan kita doa mudah-mudahan inilah cara kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat ini. Jadi kita memulakan hari bersama gema nur iman. Mudah-mudahan benar-benar iman, cahaya iman tu bergema selalu dalam hati kita, dalam diri kita. Jadi program ini bukan sekadar mengisi masa lapang atau kerana dah tak tahu nak buat apa-apa maka pilihlah gema nur iman sebagai pilihan terakhir. Bukan. Mudah-mudahan semua yang ada ni 200 orang pada pagi ni menjadikan gema nur iman ni pilihan utama. Bukan kerana namanya, bukan kerana AJK-nya, tapi kerana amal soleh yang ingin dilaksanakannya. Bukan kerana namanya. Gema nur iman mungkin saja satu hari nanti tidak akan ada lagi. Mungkin dibubarkan, mungkin dipindahkan, mungkin. Tetapi amal soleh kita tu janganlah dibubarkan. Bacaan Quran kita itu jangan dibubarkan. Amal soleh kita tu jangan dibubarkan sampai ke akhir hayat. Namun kalau gema nur iman itulah menjadi asbab amal soleh dapat berkesinambungan, kita doa mudah-mudahan gema nur iman terus bergema dengan istiqamah. Jadi terima kasihlah yang banyak membantu, yang banyak menolong, yang banyak menyumbang, yang banyak memberikan sokongan yang berterusan dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu. Kadang-kadang sampai bertanya kepada AJK apa lagi yang perlu, yang boleh saya bantu. Jadi saya doakan mudah-mudahan Allah berikan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat. Dan saya pun tak tahu lagi apakah berterusan nanti bersama dengan gema nur iman. Tapi setiap orang yang sudah pun ada dekat sini, teruskan. Mesti teruskan, mesti laksanakan dan mesti terus konsisten dengan tujuan asal. Lillahi ta'ala. Kerana Allah. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu para sahabat Nabi pernah sekali down sikit tau. Ketika Rasulullah wafat. Sebahagiannya lemah semangat, sebahagiannya agak sedih, sebahagiannya rasa terpukul. Tapi bila Sayyidina Abu Bakar beri satu pidato sejurus Rasulullah wafat, dia memberi semangat kepada sahabat. Kata Sayyidina Abu Bakar apa? "Man ya'budu Muhammadan." Sesiapa yang ada menyembah Nabi Muhammad, fa innahu qad mata. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah pun wafat meninggalkan meninggalkan dunia. Wa may ya'budullah, tetapi siapa yang konsisten menghambakan diri, penyembahan diri kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah dia maha hidup, tidak mati selama-lamanya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma aw in qutila qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan dia adalah seorang utusan. Yang mana sebelumnya pun ada diutuskan beberapa orang Rasul. Apakah apabila dia meninggal dunia ataupun dia terbunuh, maka kamu nak berpaling semula kepada agama lama kamu. Jadi maknanya sahabat Nabi macam tak pernah dengar ayat tu. Padahal dah hafal. Oh, rupanya Rasulullah dah wafat ke apa ke? Kita mesti terus istiqamah konsisten dengan amal soleh kita, dengan tujuan kita untuk menuju kepada redha Allah. Jadi begitulah
Mudah-mudahan Gemba Nur Iman ni sebagai platform. Boleh? Semangat pagi ni. Nak baca dengan semangat ni. Ya, baca dengan semangat. InsyaAllah. Ya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan, Ya Allah. Siapa yang hari ini diuji ujian sakit, contohnya, atau diuji ujian yang berat, ingat 3 perkara. Ingat 3 perkara dulu. Nak buat apa-apa, ingat 3 perkara ni dulu. Ada orang dia sakit, ada orang kemalangan, ada orang terjatuh, ada orang. Ingat 3 perkara. Ada masalah keuangan, ada masalah anak, ada masalah suami, ada masalah isteri, ada masalah jiran, ada 3 perkara. Yang pertama kena ingat, apa-apa ujian, masalah, musibah, sifatnya sementara. Dia tak akan selama-lamanya. Tak ada. Tak ada ujian kat dunia ni, dia selama-lamanya. Tak ada. Ujian musibah lah maksud saya. Sementara. Don't worry. Buktinya, kita dah banyak beratus-ratus menghadapi ujian dalam hidup kita, bendanya tu pun dah tak ada dah. Hari ni dah cerita lain dah. Jadi sifatnya sementara. Yang kedua, kita kena ingat bahawa setiap kali kita diuji dengan satu-satu yang namanya contohnya musibah atau apa pun, dia perkara yang memang telah ditentukan oleh Allah. Besok pun ada benda yang dah ditentukan oleh Allah kena kat kita. Kita elak macam mana pun dia akan kena juga. Kita tak elak pun kena juga. Dan kita elak pun elak untuk mengena kepada musibah tersebut. Kita tahu ada sesuatu yang memang telah Allah tentukan untuk kita dalam seluruh hidup kita. Jadi tenang-tenang saja. Dan benda yang terkena pada kita saat ini adalah benda yang telah ditentukan oleh Allah sebelum alam ni diciptakan lagi. Ketentuan itu sudah ada dan tidak berubah. Itu kena ingat. Jadi ready saja. Apa yang patut kita buat. Akan kena. Cuma merayu kepada Allah. Mudah-mudahan ujian-ujian yang akan diuji kepada kita, janganlah uji-ujian yang kita tidak mampu menempuhnya sebagai hamba Allah yang soleh. 2. Itu perkara kedua kena ingat. Yang pertama sifatnya sementara. Yang kedua, bendanya semua telah ditulis. Semuanya telah ditakdirkan. Dan yang ketiga, ingat benda yang memberi semangat pada kita, setiap benda musibah yang sampai kepada kita, semuanya sudah disediakan ganjaran untuk kita di akhirat nanti. Tinggal tunggu macam mana kita respon terhadap ujian, musibah dan juga halangan tersebut. Boleh? Tenang-tenang pagi ni. Baca Yasin dengan penuh semangat. Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Amin. Allahumma amin. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع
واتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم أنت الغفور ونحن المذنبون بين يديك. اللهم أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. Ya Allah, berikanlah afiat, kesembuhan, syifa kepada orang-orang yang sakit dari kalangan kami dan orang-orang yang sakit di kalangan orang Islam. Allahumma afina wa afihim min kulli bala'id dunya wal akhirah. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, syukur. Ya Allah, syukur pada pagi yang berbahagia ini Kau himpunkan kami melalui platform Gema Nur Iman, Google Meet. Engkau himpunkan kami dalam keadaan yang paling baik semampu kami untuk berada padanya. Kau berikan kekuatan, kesihatan, afiat kepada kami untuk menyebut kalimah-kalimah-Mu, Ya Allah. Kau berikan sihat pada gigi kami, Kau berikan sihat pada tekak kami, Kau berikan sihat pada lisan kami, Kau berikan kesihatan pada rahang kami, pada bibir kami, pada pipi kami, pada wajah kami. Sehingga dengannya, dengan nafas yang Kau pinjamkan dapat kami menyebut nama-Mu. Allah, 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 Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang merasakan kelazatan menyebut nama-Mu lebih lazat daripada menyebut apa-apa di kalangan hamba-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang merasakan kelazatan menyebut puji-pujian kepada-Mu jauh lebih lazat daripada menyebut nama-nama makhluk-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami mendapat nikmat dan keindahan ketika menyebutkan nama-nama-Mu. Ketika menyebutkan Asma'ul Husna, jauh lebih lazat dan seronok berbanding kami menyebut mana-mana dari kalangan hamba-Mu. Ya Allah, Allah, Allah. Ya Allah, di kalangan saudara kami, sahabat kami, jiran kami, kenalan kami diuji dengan ujian sakit, diuji dengan kesihatan mereka, Ya Allah. Kami mohon bagi pihak mereka, apakah kiranya Engkau berikan keafiatan dan sembuh kepada mereka, supaya mudah-mudahan dengannya mereka dapat beramal soleh dengan lebih baik lagi, dapat beramal soleh dengan lebih banyak lagi, beramal soleh dengan lebih khusyuk dan lebih mudah lagi. Allahumma afihim, sihatkan mereka, Ya Allah, selamatkan mereka min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah, dari setiap ujian, pancaroba, halangan, malapetaka, bala yang menimpa mereka di dunia maupun apa-apa azab yang ada di akhirat nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri dengan dosa-dosa yang kami lakukan. Sekiranya Engkau tidak ampunkan kami dan sekiranya Engkau tidak memberikan rahmat belas kasih-Mu kepada kami, nescaya pasti akan kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sihat-sihat semua, ceria semua, pagi-pagi dengan semangat yang baik. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah, dengan niat yang baik, dengan amal yang baik, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan baik, sejahtera, selamat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf hari Isnin lepas ada yang nak bertanya. Saya memang setiap Isnin dengan Rabu ni memang itulah ujian kekangan tu, pukul 8 tu memang ngam-ngam lah tu untuk mempergerakkan diri. Hari ni pun sama. Macam itulah. Apa tepat pukul 8 saya ada hari ni kena menghadiri muzakarah
muzakarah pemegang-pemegang tauliah. Jadi saya kan ambil tauliah negeri Johor di daerah Kulai. Jadi dia ada jadual-jadual muzakarah yang perlu saya hadir. Jadi saya perlu hadirlah sebab saya punya tauliah berakhir 2023. Jadi nanti kalau ada rezeki, kalau diberi izin, sambung tauliahnya. Dia 2 tahun pula ke depan. Lebih kurang macam itulah. Jadi Alhamdulillah, syukur pada Allah hari ini kita sambung cerita kita terus ke muka surat 40 yang mana berkenaan dengan pemilihan. Pemilihan Talut sebagai pemimpin bagi Bani Israel. Jadi setelah daripada pemilihan sudah dibuat, bukti kenapa dia dipilih sudah dijelaskan oleh Nabi yang dikatakan Nabi Syamuel hari itu. Apa dia punya ciri? Dia ada 5 perkara kan, iaitu kita sentuh. Kenapa dia dipilih? Kenapa dia diangkat sebagai raja? Yang pertama, kerana dia adalah pilihan Allah. Bukan kita ngundi, bukan kita buat pilihan raya. Tak ada. Itu memang pilihan Allah. Kalau pilihan manusia pun, kita ada certain keadaan yang mana kita kena hormat pilihan orang lain. Apatah lagi kalau Nabi tu dah kata orangnya adalah pilihan oleh siapa? Oleh Allah. Maka langsung tidak boleh ada bantahan sebenarnya. Yang kedua, Allah berikan dia keluasan ilmu. Basqatan fil ilmi. Dah diberi keluasan ilmu. Yang ketiga, Allah berikan dia kekuatan jisim. Kekuatan jisim. Jisim maknanya badan dia sihat, badannya kuat, badannya maknanya orang kata secara fizikal baguslah. Fit lah badan dia. Yang ketiga apa? Dia ada peti di mana dalamnya ada sakinah. Sakinah maknanya ketenangan. Dan dia memiliki sesuatu yang mana itu adalah peninggalan, baqiyah, peninggalan keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun yang kita sebut sebagai memiliki sesuatu yang menjadi asbab barakah. Asbab barakah. Barakahnya datang dari Allah. Asbabnya ialah dengan menyimpan peninggalan keluarga Nabi Musa, Nabi Harun. Macam orang dapat barakah, asbab dia ialah kerana menyimpan rambut Nabi. Rambut Nabi jadi asbab barakah. Hakikatnya barakah tu datangnya daripada Allah. Tanpa rambut Nabi pun boleh saja seseorang itu mendapat keberkatan daripada Allah. Tapi rambut kenapa? Rambut tu jadi asbab mendapat barakah. Kenapa simpan jubah Nabi? Jubah Nabi menjadi asbab mendapat barakah. Kenapa raja ni dia simpan peninggalan keluarga Nabi Musa, keluarga Nabi Harun? Asbab kepada dia tu adalah tanda dia diberkati oleh Allah. Malah specialnya dia dahlah dipilih oleh Allah. Kemudian dia bawa peti tu pula, rupanya peti tu disampaikan kepada dia oleh para malaikat. Jadi semua tu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. In kuntum mu'minin, kalau kamu percaya. Kalau kamu nak beriman. Tapi kalau dah tak nak, itu dah cerita lain. Kalau nak percaya. Kalau tak percaya, ya ada orang tak percaya. Mana ada berkah-berkah ni. Ya je. Kalau dah tak percaya, dah keluar daripada tajuk asal cerita dia. Dah keluar daripada tajuknya. Kemudian, bila Talut dah dipilih sebagai seorang raja, maka dia jalankanlah tanggungjawab dia. Apa misi dia? Misi dia ialah untuk membawa Bani Israel ini kepada arah terbela. Tidak dibuli, tidak dibelasah, tidak dianiaya oleh raja dan juga seorang raja yang kita sebut namanya Raja Jalut. Zaman tu, zaman penindasan, zaman penjajahan, zaman tekanan, zaman apa. Lalu, maka pada ketika itu apa yang dibuat oleh Talut ini? Bila dia dah jadi pemimpin kepada Bani Israel, maka ketika itu bergeraklah Talut ini memulakan dia punya misi dia. Maka kita lihat pada ayat berikut ni, ayat 249. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma fasala Talut bil junud." Dan maka apabila Talut itu membawa dia punya junud. Junud tu maknanya tentera. Kalimah jundun. Jundun tu maknanya tentera. Junud maknanya soldiers. Dia punya plural lah.
Dia membawa bala tentera dia untuk mara dalam urusan memerangi Raja Jalut tadi. Maka dia bawa tu, sebelum dia bergerak tu, dia kumpulkan orang-orang yang ramai-ramai ini yang nak bersedia untuk mengikutnya. Salah seorang daripada yang mengikuti misi peperangan pertempuran ini adalah seorang pemuda. Pemuda tersebut namanya ialah Daud. Dia Talut. Pemuda ni namanya Daud. Dikatakan Daud ini seorang pemuda yang cergas, yang hebat. Cuma ketika itu beliau belum diutus sebagai seorang rasul. Ketika itu belum diutus sebagai seorang rasul. Hanya sebagai seorang anak muda yang bersemangat, yang hebat, yang kuat, yang baik. Jadi dalam dikumpul-kumpulkan tentera itu, maka Daud menyertainya. Lalu ketika dalam misi peperangan tersebut, Raja Talut ni yang telah menjadi ketua kepada Bani Israel ni, dia pun beritahu apa yang Allah perintahkan kepadanya. Secara ilham diberitahukan kepadanya apa yang Allah perintahkan. Lalu kata Raja Talut ni, qala, dia berkata, innallaha mubtalikum binahar. Wahai tentera-tenteraku sekalian, sesungguhnya Allah akan menguji kamu di depan kita nanti ni sekejap lagi, akan ada sebatang sungai. Sungai itu ada syaratnya. Sungai itu ada syaratnya. Iaitu apa syaratnya? Untuk kita misi peperangan ni, sebab Talut ni, dia ni kalau tentera ni, dia nak tahu sejauh mana raja ataupun ketua tentera ni, salah satu benda yang dia akan ambil kira ialah mana dia tak kenal setiap orang punya hati ni yang ikut jadi tentera dia. Orang ni akan jadi pembelot ke, yang ni akan patah balik ke, yang ni tak berani pengecut ke, yang ni akan turut setia bermati-matian sampai ke habis penghujung nyawa ke. Yang mana satu macam mana kita nak kenal? Kita tak tahu. Jadi memang jadi tradisi ketenteraan mesti diuji. Sejauh mana kesetiaan dia kepada pasukan, sejauh mana dia kan ada ujian-ujian dia. Tapi oleh kerana Talut ini adalah pilihan Allah, maka ujian yang dia uji adalah apa yang Allah perintah untuk dia uji dia punya tentera. Maka dia pun sampaikanlah apa ujian dia. Ujian dia ialah di depan nanti akan ada sebatang sungai. Allah perintahkan supaya dia cakap dengan dia punya tentera, dia cakaplah. Lalu kata Talut, faman syariba minhu, nanti sungai itu bila kita dah sampai, maka sesiapa yang minum daripada sungai tersebut, siapa yang datang berebut-rebut pergi minum air daripada sungai tersebut, falaisa minni, maka dia bukan termasuk daripada pengikut-pengikut aku. Orang-orang yang bersama dengan aku, dia tak termasuk. Maknanya garis pemisah dia sungai, penentuan dia. Wa man lam yata'amhu, tetapi sesiapa yang tidak meminum daripada sungai tersebut, fa innahu minni, maka dia adalah orang yang termasuk dalam golongan pengikut-pengikut aku, kecuali kalau ada di kalangan mereka tu yang dia nak minum juga, tapi ightarafa ghurfatan biyadih, melainkan yang boleh kalau dia nak minum juga, dia tidak meminumnya melainkan hanya dengan secedok dengan tangannya. Ghurfah maknanya ialah satu cedokan. Ightarafa tu maknanya buat macam ni, cedok air tu pakai tangan, dipanggil ghurfah, ightarafa. Kalau dalam kita belajar fiqh, bila belajar tentang madah maknanya komo, istinsyaq tu maknanya masuk air kat hidung. Salah satunya yang kita akan belajar ialah berapa cedokan. Cedokan tu berapa, dipisahkan daripada antara hidung, komo dengan hidung, pisah atau tidak. Satu ghurfah ke ghurfah yang berbeza. Cedokan air itulah. Jadi boleh minum, kecuali dia minum seteguk sajalah, ghurfatan biyadih, menggunakan tangannya. Maka bila dah sampai kepada sungai tersebut, sungai ni simbol kepada apa ya? Dalam ayat ini ada sebahagian ahli tafsir mengatakan apa?
Di antara faedah yang kita boleh belajar daripada ayat ini ialah sungai itu simbol kepada dunia. Peperangan Jalut ini adalah perjalanan menuju akhirat, menuju kepada Allah. Jadi kita ni nak menuju kepada Allah ataupun kita sebut menuju kepada akhirat, redha Allah, kita akan disinggahkan sekejap dengan dunia yang mengalir di depan mata kita. Jadi untuk kita selamat pergi ke sana, ialah cara dia ialah kita boleh ambil dunia sekadar seteguk, jangan mati kehausan saja. Tapi kalau kita minum dengan gelojoh apa semua, perut kita jadi berat, jawapannya kita dah malas nak pergi perang. Kita dah penuh perut kita, kita dah lepak. Macam itulah seumpama dunia. Dunia ni kalau kita ambil sikit saja, kita akan misi nak pergi ke akhirat, kita akan kuat. Kita cuma jangan sampai kita mati kat dunia, mati kelaparan je. Jangan sampai kita merempat saja. Jangan sampai kita meminta-minta saja. Jangan sampai kita ni sentiasa nak menagih, meminta-minta daripada orang. Jangan sampai gitu saja. Selagi mana kita boleh survive dan terus kehidupan, misi kita, kita nak pergi berperang. Kita nak pergi. Jadi ayat ni dia bukan tafsirnya, tapi dia punya ibrah pengajaran dia. Kan kita nak ambil ibrah pengajaran daripada kisah Quran kan. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan bahawa memang ceritanya sungai, memang ceritanya cedokkan air. Tapi Allah uji, innallaha mubtaliikum. Sesungguhnya Allah menguji kamu, kata Talut. Maknanya nak diuji simbol kepada apa? Simbol kepada ketaatan dan simbol kepada nikmat keduniaan. Sejauh mana satu orang itu dia betul-betul bersedia untuk taat, nikmat dunia dia cuma ambil setakat yang namanya cedok, dapat, alhamdulillah. Okey. Yang penting amal soleh saya jangan saya berhenti. Yang penting kerja baik saya kena teruskan. Yang penting macam tu. Maka malangnya masa itu bila sampai ke sungai tersebut, fasyaribu minhu, maka minumlah mereka itu illa qalilam minhum, melainkan hanya sedikit dari kalangan mereka yang tidak meminumnya. Maknanya tidak meminum secara rakus, secara banyak. Lalu falamma jawazahu, dan apabila Talut ini telah menyeberangi, jawaza maknanya melintasi, melepasi sungai tersebut, huwa, dia, yakni Talut, wallazina amanu ma'ahu, dan juga orang-orang yang beriman yang bersama-sama dengan Talut, yang ikut perintah tadi, qalu, mereka pun mula berkata, mereka ni siapa? Mereka ni yang minum banyak-banyak tadilah. Dia dah penat, dia dah haus, dah diberi ingatan supaya jangan minum secara melampau, jangan minum banyak-banyak, jangan sampai over sangat, jangan sampai berlebihan. Dia minum banyak-banyak. Ustaz, kan itu sungai untuk minum. Sungai itu siapa buat? Siapa cipta? Allah. Allah yang buat aturan kan supaya jangan minum banyak-banyak, melainkan hanya cedok saja, satu cedok saja. Allah buat peraturan macam mana satu cedok tu boleh menghilangkan haus sepanjang peperangan, itu urusan Allah lah. Kalau satu cedok kan untuk dijadikan kenyang dan tak haus selama 6 hari, boleh tak Allah jadikan macam tu? Jawapan dia boleh. Kalau minum satu sungai tapi tak merasa puas dan akhirnya kehausan selepas minum satu sungai, boleh tak berlaku juga begitu? Tak mustahil boleh. Jadi soalnya kamu percaya air yang banyak menghilangkan haus atau Allah yang memberikan hilangnya haus itu asbab hanya meminum satu cedokan daripada tangan sendiri. Maknanya kita kena tahu lah. Itu nama dia ujian. Dan kita kena meletakkan kepercayaan kerana orang yang dipilih ni bukan pilihan kita secara langsung. Tetapi dia adalah pilihan daripada Allah. Bukti dia pilihan dari Allah, ayat sebelum 5 perkara tadi. Dia dipilih oleh Allah. Dia diberikan keluasan ilmu. Dia juga diberikan kekuatan jisim. Dia juga yang namanya ada peti di dalamnya ketenangan. Dan dia adalah pemegang, penyimpan kepada peninggalan keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun. Cukup package. Cukup package. Otaknya cerdik, badannya cergas, berkahnya ada, persiapannya cantik. Tinggal ikut saja. Tapi bila langgar aturan tersebut,
confirm jadi masalah. Apa dia? Mereka cakap, la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih. Kan dia cakap, kami rasa macam tak kuat lah pada hari ini. Al-yawm. Dah minum banyak sangat. Gelojoh, tamak, semua sekali dia nak buat langgar. La taqata lana. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan bagi kami. Al-yawm, pada hari ini. Bijaluta wa junudih. Untuk kami melawan Jalut dan juga tentera-tenteranya. Habis dah tinggal yang sikit je lah yang mampu pergi, yang nak pergi, yang masih semangat pergi. Sikit tu siapa? Yang ikut daripada awal, jangan minum lebih daripada 1 cedokan air. Minum, dah selesai. Tapi tahan sabar, tahan sabar. Tahan sabar dengan apa? Tahan sabar dengan nikmat dunia yang terbentang. Ingat kepada matlamat kita adalah akhirat. Sabar pada nikmat sungai yang terbentang kerana ingat kepada taat kepada Allah melalui ketaatan kepada Talut yang dia adalah pilihan Allah. Simbol kepada benda itu. Benda ni nampak macam simple, dia nampak macam kisah 1, 2, 3 ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah, tapi kesan dia kepada keseluruhan hidup kita, mentally, physically dan juga termasuk secara batin dan rohani, dia mencakupi seluruh pelusuk kehidupan kita satu persatu. Dia membentuk cara fikir, karakter, cara memandang, cara menilai. Jadi dah tinggal yang sikit bersama dengan Nabi, bersama dengan Talut ni, apa mereka kata? Qalu, qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah. Maka mereka yang meyakini bahawa suatu hari nanti pasti mereka akan bertemu dengan Allah, maknanya akan menuju ke alam akhirat, mereka pun cakap, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Mereka punya keyakinan apa? Dia kata, wahai Talut, berapa banyak kumpulan yang sedikit ghalabat boleh mengalahkan satu kumpulan yang banyak. Bi'idnillah. Dalam minum air cuma secedok, bilangan pula semakin sedikit, dikhianati pula kumpulan yang ramai. Kumpulan yang sedikit, biar sedikit, tapi memiliki kualiti iman. Apa dia kata? Wahai Talut, berapa banyak kumpulan yang sedikit boleh mengalahkan kelompok kumpulan yang banyak dengan izin Allah. Dengan syarat kita mesti sabar kerana wallahu ma'as sabirin. Allah, pertolongan Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita duit sikit, okey. Kita kumpulan sikit, okey. Kumpulan kita tak ramai. Gema Nur Iman ni, paling-paling tiap-tiap pagi 300 orang. Berbanding orang yang tengah bertaburan di atas muka bumi ni ramai. Tapi yang penting kita terus bergerak dengan sabar. Saya doa mudah-mudahan 300 orang ni, pada tahun hadapan 2024 panjang umur, setiap orang boleh mengajak paling kurang 3 orang untuk bersama dengan Gema Nur Iman. Kita nak catatkan target kita insya-Allah pada tahun hadapan, mudah-mudahan saya doa setiap orang dia mampu ajak kawan dia, adik-beradik dia, saudara mara dia, kenalan dia, ataupun dia jumpa kat hospital ke siapa-siapalah. Dia kenal ke siapa-siapa kat pejabat ke kat mana ke, dia bertemu, dia kata, nak tak saya ajak awak, ambil nombor telefon dia, saya nak ajak awak supaya kita dapat bermotivasi diri pada setiap pagi hari dengan bacaan Quran, dengan cerita kisah dari Quran, dengan zikir dan selawat, dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan tahun depan aja dia dapat ajak kawan dia 3 orang. Bayangkan kalau 300 orang dapat tambah seorang dengan 3 orang yang lain, sekira-kiranya setiap pagi kita akan bersama dalam platform Google Meet ni, kira-kira lebih kurang 700 orang, 800 orang. Kita tak mampu nak berdakwah ke tempat-tempat yang pelbagai, kita tak mampu nak ajak sampai ke negeri-negeri yang lain. Tapi dengan sebab kita ajak dia pelan-pelan, cakap dia, alah, engkau dengar 2 minggu saja. Kalau rasa tak sesuai ataupun tak sesuai dengan masa, ada komitmen, lepas 2 minggu, tak apa. Tinggalkan dulu untuk sementara. Sesuaikan diri, ambil masa. Bagi Chan dia dengar 2 minggu je. Isnin, Rabu, 4 kali je cakap dia. Bukan banyak kali pun. 2 minggu je. 2 minggu je. Lepas dia dah dengar 2 minggu,
Kalau dia bagi pandangan, apa dia? Kalau dia kata berat sangat ke, payah sangat ke, pening sangat ke, kita beritahu dia, kita bermula dengan kumpulan yang kecil. Allah Ta'ala berfirman sebagaimana kata-kata pengikut Raja Talut ni, kam min fi'atin qalilatin, berapa ramai, berapa banyak kumpulan yang sedikit, ghalabat fi'atan kathiratan, yang boleh menewaskan, mengalahkan, menandingi satu kumpulan yang kathirah, yang banyak. Semuanya biiznillah, dengan kurniaan, takdir, ketentuan, izin dari Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan pertolongan Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Lalu apa yang terjadi dalam pertempuran tu bila nak bertempur dengan Raja Jalut itu? Allah Ta'ala berfirman dalam ayat berikut 250, walamma barazu li Jalut wa junudih, ketika mana mereka berhadapan. Barazu ni baris, baris maknanya yang menonjol, yang ternampak, yang tertampil. Asal makna barizun. Jadi walamma, dan tatkala mereka itu menampilkan diri, menampakkan diri di hadapan tentera Jalut dan tentera-tenteranya, maknanya menampil, menampak tu maknanya muncullah, berhadapanlah. Jadi ketika peperangan, pertempuran berlaku di antara Talut dan orang-orang yang beriman. Jadi siapa yang taat kepada Talut, pilihan Allah, automatik dia dikategorikan sebagai orang yang taat kepada perintah Rasul yang ada di zaman itu di kalangan Bani Israel. Kerana memang Rasul-Rasul yang terdahulu diutuskan kepada kaumnya secara khusus. Yang spesialnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutuskan kepada semua manusia dan jin. Secara taklif kepada manusia dan jin. Secara tashrif kepada seluruh alam. Ini ada perbahasan ulama' lah. Ni seronok ni sebab bila nak masuk bulan Maulid kan, saya pun adalah ikuti juga pengajian-pengajian daripada beberapa orang guru. Sementara saya sambil saya menyampaikan, saya pun ikuti juga pengajian-pengajian. Yang mana irsalur rasul, pengutusan Nabi Muhammad itu sebagai pengutusan irsalut taklif, dari segi perutusan yang melibatkan hukum hakam, taklif, bebanan, perintah dan larangan, itu memang kepada jin dan manusia. Semuanya. Ini jin dan manusia yang hidup bermula daripada zaman Nabi sampai ke akhir zaman, sampai ke hari kiamat, mereka semua kena mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi adakah Rasulullah diutus juga kepada pokok-pokok? Adakah diutuskan juga kepada malaikat-malaikat? Adakah diutuskan juga kepada seluruh alam? Kata sebahagian ulama, diutuskan juga, tetapi bukan sebagai perutusan yang membawa kepada orang kena ikut perintah dan larangan. Tetapi utusan ni dengan maksud tashrif. Tashrif maknanya pemuliaan, penghormatan, pemuliaan. Macam itulah lebih kurang maksud dia. Yang mana dengan sebab perutusan Rasulullah, makhluk-makhluk yang hidup pada zaman Nabi dan seterusnya sampai ke akhir zaman, mereka itu ada keistimewaannya, ada spesialnya yang tersendiri. Ya. Baik, kita ketepikan tu. Nak cerita ni taat ni. Jadi ketika bertempur dengan Raja Jalut dan juga tenteranya. Jadi Talut dah bawa tentera yang beriman kan. Yang lain tu tak nak ikut. Qalu, mereka pun berkata. Berkata kat sini maknanya berdoa. Berdoa. Jadi apa doa mereka? Mereka minta apa yang mereka minta sangat. Dalam keadaan kumpulan kita kecil, tetapi kita nak bertempur dengan kumpulan yang besar. Dalam keadaan kita ambil dunia yang paling sikit, kita ambil satu cedok. Orang lain sedang menikmati dunia dengan bercedok-cedok sampai kekenyangan dunia. Ada orang dengan istananya, ada orang dengan keretanya, ada orang dengan kemewahannya, ada orang dah bercedok-cedok dengan dunia. Tapi mereka dalam keadaan terbongkang, dalam keadaan kekenyangan dengan dunia mereka. Jadi kita ni kumpulan kecil. Yang kita ni sebenarnya ingin tersergam indah, tapi tak apalah, kita gunakan duit kita untuk benda lain. Kita sebenarnya ingin benda yang sangat mahal, benda itu.
Tapi kita fikir-fikir benda ni mahal, ada benda lagi satu murah sikit. Fungsi sama je, ketahanan sama je, kualiti lebih kurang saja. Kita pun ambil sikit yang sederhana harganya, tapi lebihan duit kita letak, kita tinggalkan kepada benda yang penting untuk akhirat. Jadi yang kumpulan ni, dia ni, kalau dari segi ikut hawa nafsu, dia pun ingin juga benda tu. Bukan tak ada keinginan, tapi tahan. Dia bukan tak ada kesusahan, ada, tapi tahan kesusahan itu. Dia bukan tak ada ingin nikmat dunia yang macam-macam orang tadi hirup air sungai banyak-banyak. Dia nak juga, tapi tahan. Kenapa tahan? Sebab dia ingin taat. Kerana dia ingin tidak hilang dalam minda dan hatinya tentang misi utama dia. Jadi dia mintanya kepada Allah. Ya Allah, Rabbana. Ini penting ni. Doa kita ni. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuangkanlah. Kalau afrigh ni maknanya penuhkanlah. Kalau kita nak terjemah secara direct tu. Rabbana, curahkanlah ke atas kami kesabaran. Wa thabbit aqdamana, dan kukuhkanlah kaki-kaki kami. Aqdam asal maknanya tapak kaki kami. Yang dimaksudkan sini ialah pendirian dan prinsip kami. Kita kena sabar, sebab orang lain semua melahap dunia, kita kena sabar. Kemudian kita nak kukuh pendirian kita, jangan sampai goyah. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami untuk kami mengalahkan orang kafir. Jadi matlamat dia bukan nak kalahkan. Matlamat dia yang paling utama sekali nak dapatkan sabar. Kedua, nak teguhkan prinsip. Yang ketiga, barulah inginkan kemenangan terhadap orang kafir. Fahazamuhum biiznillah. Oleh kerana dia minta dengan cara yang betul, dengan pemikiran yang betul, dengan prinsip yang betul, fahazamuhum biiznillah. Akhirnya mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. Siapa yang dapat bunuh? Wa qatala Dawudu Jalut. Dan Nabi Daud lah, masa dia tengah muda tu, Daud lah yang pada akhirnya yang dapat menikam, mengalahkan dan membunuh Jalut yang amat zalim itu. Dengan sebab Daud membunuhnya, dalam sejarah selepas itu mereka mengangkat Nabi Daud sebagai pahlawan, dan Allah kurniakan kepada Nabi Daud itu al-mulka. Allah berikan kepada dia, yang pertama Allah berikan kerajaan. Yang kedua, wal hikmata. Allah berikan dia hikmah, iaitu ilmu. Yang ketiga, wa'allamahu mimma yasha. Dan Allah ajarkan kepada dia sesuatu apa yang Allah kehendaki. Iaitu namanya ialah wahyu dan kemampuan untuk mengurus besi. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum biba'din. Kalaulah sekiranya tidak ada perlindungan Allah kepada manusia, sebahagian mereka kepada sebahagian mereka, lafasadatil ard. Nescaya akan rosaklah bumi ini. Rosak. Kalau tak ada pemeliharaan oleh Allah, satu orang gaduh dengan satu orang khianat pada satu orang heret satu orang kepada yang lain, satu orang dengki kepada kalau tak ada pemeliharaan oleh Allah, nescaya bumi ini akan rosak. Bumi ini akan rosak. Tetapi ingat, Allah itu zu fadlin 'alal alamin. Allah, dia memiliki kurniaan atas seluruh alam. Jadi kita ni nak letakkan kepercayaan kepada siapa? Kita kena letakkan kepercayaan kita kepada Allah. Selama mana Allah menyatakan bahawa jalan tu jalan yang baik, kita yakin saja. Benda memang tak nampak dengan mata. Hanya diyakini oleh hati kita. Hanya diyakini oleh kita. Jadi Allah nyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kisah ni yang kita dah cerita ni daripada Isnin lepas ni, Isnin semalam sampai hari ni, kisah ni semua sebenarnya tujuannya apa? Tilka ayatullah. Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah. Benda tak nampak. Macam mana kumpulan kecil boleh kalahkan kumpulan besar? Macam mana orang yang tak ada duit boleh memenangkan peperangan? Orang tu tak ada duit, asal orang miskin. Keluarga dia bukan keluarga berduit. Tapi dia adalah orang yang mempunyai kebolehan sebab dia ada ilmu. Sebab dia mempunyai kepimpinan yang baik.
Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah. Natluha alaika, kami bacakan, nyatakan kepada engkau wahai Muhammad, kepada engkau, ke atas engkau, bilhaq. Bendanya adalah benda kebenaran. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau juga wahai Muhammad, la minal mursalin, benar-benar termasuk di kalangan orang yang diutuskan juga. Jadi kalau Nabi Samuel diutuskan, bendanya akhirnya benar. Kalau Raja Talut dia adalah pilihan Allah, akhirnya benda yang dicakapkan oleh Allah, jaminan Allah benar. Apalagi kalau Nabi Muhammad SAW. Tinggal hanya orang yang ada pada zaman Nabi Rasulullah, dia hanya percaya 100% kepada Nabi tanpa ada sedikit keraguan pun dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi kalau disebut begini akan jadi begini, kalau kamu buat begini akan jadi begini, jangan ada keraguan walaupun sedikit pun. Sekalipun kita belum nampak dengan mata kepala kita sendiri. Kerja kita ialah macam mana aku nak tingkatkan keyakinan aku kepada urusan agama, kepada jaminan Allah, kepada jaminan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Hidup kita habiskan masa misi untuk itu saja. Ambil makan, kerja, buat urusan keluarga macam biasa. Tak ada masalah. Tapi misi kita, aku nak dapatkan keyakinan. Aku nak kuatkan keyakinan aku kepada Allah. Aku nak tambahkan lagi tawakal aku kepada Allah. Aku nak tingkatkan lagi kemampuan sabar aku kepada Allah. Aku nak elokkan, bentukkan reda aku kepada Allah. Aku nak tinggikan lagi tahap keyakinan aku kepada janji Allah. Mudah-mudahan platform Gema Nur Iman menjadi asbab kita mendapatkannya. Wallahu alam. Barakallahu fikum, jazakumullah. Selamat kepada semua untuk menjalani apa sahaja aktiviti yang nak dilakukan pada hari ini. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Sekian dahulu. Semoga mudah-mudahan pagi kita penuh dengan semangat, penuh dengan motivasi ceria dalam mengurus semua tanggungjawab kita. Selesaikan hak-hak orang yang patut kita tunaikan. Dan selepas daripada itu, biarlah kita dapat meninggalkan alam dunia ini dalam keadaan yang paling baik ketika mana Allah menerima kita dengan keadaan yang paling baik. Wallahu a'lam bissawab. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis, silakan. Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran Al-Fadil Ustaz Elin Aminin yang telah pun menyempurnakan majlis kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit, pelbagai masalah, mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya untuk mereka, insya-Allah. Syukran jazilan atas perkongsian ilmu pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Segala ibrah pengajaran dari kisah Al-Quran dijadikan pedoman untuk kita. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak lupa juga pada pagi ini pihak Gema Nur Iman merakamkan sanah halwah barakallah fi umri kepada mereka yang menyambut ulang tahun pada hari ini. Semoga Allah memberkati, merahmati seluruh usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dikayakan dengan iman dan takwa. Pengurusan Gema Nur Iman juga merakamkan penghargaan kepada para penginfak yang budiman, yang menginfak ke tabung Gema Nur Iman pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat teruskan program-program berkongsi ilmu dengan para asatizah, insya-Allah. Terima kasih pada tim Gema Nur Iman, terima kasih pada para jemaah yang sudi bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. Dan kuliah seterusnya ialah pada pukul 8 pagi. Kita akan terus bersama dengan kuliah Duha bersama Al-Fadil Ustaz Fazlul Rahim Ma'ruf untuk tafsir surah An-Nur. Dan terusnya kita mohon Ustaz sekali lagi baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Saya sudahi, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Mohon maaf semua, terima kasih banyak. Terima kasih.